Boleh buat kot. Alright. Ini adalah contoh soalan Kelantan yang terbaru. Ada rezeki awak keluar soalan ni, saya tak pasti. Okey anak, jangan lupa besok. First, mesti tengok rumus kat depan ni. Jangan lupa perkataan-perkataan rumus kat sini. Nampak tak ni? A negatif 1, 4 ni. 4 ni, saya pergi satu-satu untuk rumus. 4 ni digunakan untuk songsang. Songsang. Ni kena faham lah benda yang selalu keluar. Kalau min ni, biasanya dia akan tanya dalam soalan graf. Soalan graf. Dan dia punya formula adalah jumlah kekerapan darab dengan X. X ni nak ambil mana? X ni adalah titik tengah. Bahagi dengan jumlah kekerapan semua. Okey, ni kena ingat lah sedikit dia sama 8 dengan 9 ni. 9 ni yang saya bagi. Okey, kemudian Pythagoras theorem tak apa. Okey ni, shapes dan bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang ni, ini biasanya digunakan untuk soalan. Tengok, luas trapezium, lilitan bulatan. Saya dah ajar luas bulatan. Kalau siapa yang dah masuk kelas saya, kita dah ulang kaji pun tajuk ni. Kemudian isi padu. Jadi janganlah lupa. Cuma kalau isi padu prisma, dia ada perkataan luas keratan rentas. Jadi kalau luas keratan rentas, kita kena tengok bentuk dia. Kita tengok bentuk dia. Kalau bentuk tu adalah bentuk macam ni, ni adalah bentuk trapezium. Bentuk ni adalah bentuk trapezium tau. Trapezium. Jadi bila bentuk ni, luas dia akan guna luas trapezium. Kalau bentuk yang ni, senang je lah. Luas dia akan guna luas segi 3. Sebab tu kena faham luas keratan rentas tu bahagian bentuk apa. Kemudian jangan lupa isi padu. You all jangan risau pun. Sebab semua ni dah diberi kat depan. Jadi gunalah sebaik mungkin formula-formula yang diberi. Okey. Saya terus nak sama yang ni. Kita dah belajar pada soalan 14 dan 15. Formula ini kita guna untuk soalan penjelmaan. Kena ingat ni. Penjelmaan untuk proses pembesaran. Jadi kena tahulah sebab kita dah belajar dah minggu lepas. Dan saya harap membantulah awak untuk menjawab besok. Okey. Seterusnya saya nak pergi pada soalan Kelantan. Tengok dekat sini. Okey, kita tengok soalan Kelantan. Sebelum ni kita dah tengok, saya dah bagi contoh you all soalan Kedah. Okey. So kita tengok dekat sini. Okey, yang saya ajar terus macam mana nak buat. Kita tengok dekat sini. Kita ada Y sama dengan 8. So kita ada Y kurang pada 8. Kita ada X kurang pada 8. So kita ada X. Macam mana kita nak tahu 8? Pertama sekali awak boleh kira kotak lah, pun tak ada masalah. So ataupun dekat sini dia dah bagi X sama dengan 8. So you all tahu kat kedudukan di sini adalah 8. Kedudukan di sini adalah 8. Okey anak, katalah besok dia bagi persamaan macam ni. Apa nak buat? Y lebih besar atau sama dengan negatif X tambah 8. Senang je. Lebih besar ni awak tukar je Y sama dengan negatif X tambah 8. Tip saya, awak jadikan apabila X tu kosong. So kedudukan X ni digantikan dengan kosong. So Y dapat 8. Jadi koordinat awak adalah 0, 8. Okey, satu lagi. Awak buat 2 titik je. Satu yang ni, satu lagi Y sama dengan 0. So dekat tempat Y ni, you all gantikan dengan 0. So 0 sama dengan negatif X tambah 8. So negatif X, you pindah sebelah, you akan dapat X sama dengan 8. So titik you mesti tulis X dulu. X apa? X 8. Y berapa? 0. So ada 2 titik. Cari 2 titik. So bila 2 titik anak, 108. 0, okey tengok kat sini 8. So 1 titik kat sini. Satu lagi 08 kat situ pula. 0,
08. Satu kat sini. Lagi satu adalah 80. 8 kat sini. So paksi Y kosong. Okey, kalau keluar soalan ni, nak tak nak memang kena guna pembaris. Tak boleh guna tangan. Tak boleh guna tangan. So apa yang kita buat bila datang soalan macam ni, alright? Kita tengok dekat sini adalah ni. Ni adalah sama dengan. Jadi garis yang terhasil adalah garis lurus. So kita kena buat garis lurus lah. Macam ni. Kejap saya tunjuk. Okey. So garis lurus yang kita buat macam ni. Dan lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan tak sampai lebih tak apa. Bila soalan lebih besar, saya dah ajar. Lebih besar dia lorek di atas. Atas garisan. Y kurang daripada 8. So Y 8 ni kurang. So dia di bawah. Dan X kurang. Ni X 8 ni yang ni. Garis ni kan. So bila kurang, dia akan lorek ke sebelah kiri. So lorekannya adalah di sini. Cara melorek mesti macam ni. Mesti macam ni. Okey, jelas tak soalan ni? Boleh tak? Boleh kan? Okey. Kalau siapa yang buat you all check tau. You all check kat mana you all nak dapat markah. Ya. Andai kata you all tak buat garis panjang-panjang. You all buat garis lurus, tapi garis lurus yang terhasil adalah macam ni. Apa yang berlaku? Garis lurus dia bentuk putus-putus. Dia masih dapat markah, tapi dia tak dapat markah penuh. Hilang satu markah. Boleh faham So jawapan sebenar adalah sebegini. Adalah sebegini. Okey, saya terus kepada soalan nombor 2. Okey, saya ajar awak. Awak faham betul-betul ayat ni Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan ayat ni 12 km per jam. Okey, anak tengok sini. Bila soalan tanya 12 km per jam. Apa saja per jam, per minit, per saat, per kilogram. Yang ni membawa maksud 1 jam sama dengan 12 T. Ni, per jam ni mewakili 1 jam. Kalau per kilogram mewakili 1 kilogram. So kena faham betul-betul benda tu. Ayat tu you all kena faham. Takut nanti you all tak boleh nak buat. Okey. Kemudian tengok dia kata, hitung nilai T jika kereta itu bergerak sejauh 720 km dalam masa T tambah 4 per jam. Jadi 1 jam you all ada 12 T. So kalau T tambah 4 jam, maksudnya T tambah 4 jam darab dengan 12 T akan menghasilkan jarak dia 720. Faham Kena faham ni. Maksud dia macam ni. Kalau 1 jam bergerak 12 T. Kalau 2 jam dia akan jadi 12 T tambah 12 T 24 T. Faham tak? Dia bertambah. Maksudnya mana you dapat 24 T ni? You dapat daripada 2 darab dengan 12 T. So konsep ni 2 jam ni adalah sama dengan konsep ni. T tambah 4 ni jam darab dengan 12 T. Okey, tengok sini Bila datang soalan macam ni, kita kena darab. T darab 12 T. You all akan dapat 12 T kuasa 2. Tambah 4 darab 12 T. You all akan dapat tambah 48 T sama dengan 720. Okey. Bila sebut persamaan, datang je persamaan, kita kena guna kalkulator. Tapi sebelum kita guna kalkulator, pastikan equal kosong. So 12 T kuasa 2 tambah 48 T positif 720. Bila pindah? Negatif 720. Mesti tulis anak sama dengan kosong. Kalau tak tulis, hilang markah. Okey, kalau tak tulis, hilang markah. Okey, saya dah ajar 2-3 minggu lepas. Ini adalah nilai untuk A.
Ini adalah nilai untuk B. Dan ini adalah nilai untuk C. Okey, tengok kalkulator. Saya keluarkan kalkulator Okey, ni kalkulator. Bila datang soalan ni, kita akan guna EQN. So, kita tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Kita ambil EQN 1. So, tekan 1. Ada unknown, tak boleh unknown. Kita akan pilih, apa dia nak? Kita akan pilih degree 2. So, tekan 2. A kita 12. 12 sama dengan B kita 48 sama dengan C kita negatif. Nampak saya tulis negatif. Negatif 720. So, sama dengan. Jadi, awak dapat X1 6. X yang kedua negatif 10. Okey ya. Saya tutup sekejap kat sini. Okey. Awak daripada kalkulator awak dapat X1 U 6, X2 negatif 10. Nampak tak saya tulis kat hujung ni? Anak, apa nak buat? Perkara pertama adalah tinggalkan ruang dekat sini. Tulis kurungan, 2 kurungan. Mesti tulis sama dengan kosong. Lepas tu tulis siap. X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. 2 pula dah. Negatif 10. Okey. X sama dengan 6. So, X dulu. 6 positif. Bila pindah, negatif 6. X. So, tulis X. Negatif 10 tambah 10. Okey. Kemudian, tengok tak ruang kosong. Kenapa saya kata ruang kosong ni? Okey. Ruang kosong ni kena faham. You kena faham. Oh, sebelum saya lupa. Bila ni pemalar awak T, so kita pun tulis T lah. T jangan tulis X. Tulis T. So T. Okey. T darab T, T darab T uji balik. Dapat T kuasa 2. Sekarang ni, ini 12T tau. Ini 12T kuasa 2. Sedangkan dapat bawah ni T kuasa 2. Maksud dia, semua benda nombor dalam ni mesti bahagi dengan 12. Supaya 12 ni bahagi 12 dapat T kuasa 2. Tambah 48 bahagi 12, you all akan dapat 4T tolak 720 bahagi dengan 12, awak akan dapat 60 sama dengan kosong. Sebab itulah pentingnya ruang kosong sebelum tu. Okey, dapat dia kata kat sini soalan dia. Hitung nilai T. So, kita ada dua jawapan ni. T sama dengan 6, T sama dengan negatif 10. Dalam masa, dia tak boleh negatif. So, kena tulis dekat sini, abaikan. Kalau tak tulis, hilang markah. So, jawapan yang terakhir, oleh itu, T sama dengan 6. Hashtag. Inilah jawapan dia. Sangat mudah soalan ni. Tapi you all kena faham bentuk soalan. Kena faham ayat bila dia sebut yang ni. 12T kilometer per jam. Maksudnya per bawah tu mesti satu. So kena faham benda tu. Okey? Sampai sini nombor 2. Ini kan soalan ni memang keluar tau. Cuma ayat dia mungkin beza-beza. So teknik yang ni anak, persamaan ni you all kena ingat. Okey, lagi sekali saya ingatkan. Pertama kena faham yang ni. Kedua, mesti buat sama dengan kosong. Pindahlah macam mana pun mesti sama dengan kosong. Ketiga, you all tinggalkan ruang, tekan kalkulator. So ini jawapan dari kalkulator. Jawapan daripada kalkulator. Dan jawapan ni kita pindahkan dalam bentuk kurungan, mesti ada sama dengan kosong tau nak. Mesti ada. Kalau tak ada, hilang markah ya. Hilang markah. Okey. Dan akhir sekali kalau dapat 2 jawapan, awak fikir logik. Masa tak ada negatif. So, kena tulis abaikan.
Masa, saya ulang masa, umur, tinggi, berat, jarak, semua ni tak ada negatif. Semua ni tak ada negatif. Okey, saya nak pergi yang ni. Yang ni agak susah sikit. Mujana berusia 2 kali umur adiknya. So Mujana ni saya buat usia dia X lah. So kita punya persamaan X sama dengan 2 kali umur adik dia. Katalah adik dia Y. 2Y. Saya rasa semua orang faham ayat ni. Okey, tapi ada ayat ni. 12 tahun yang lalu. Maksudnya kalau X Mujiana tu, dia akan jadi umur dia X tolak 12. Boleh faham tak? Sebab dia umur dia apa? Yang dulu. Lepas tu adalah 6 kali ayat ni 6 kali umur adik dia. So maksudnya katakan 6, umur adik dia tadi Y kan? So Y tolak 12. Faham tak? Okay, kena faham ni. Tanpa menggunakan bila ada ayat ni tanpa menggunakan kaedah matriks, maksudnya kita tak boleh guna kaedah matriks. Kita kena guna kaedah sama ada penggantian atau penghapusan. Sebelum tu kita selesaikan ni dulu. Ini adalah persamaan, ini adalah persamaan pertama. Yang ni apa nak buat? 6 darab Y. So X tolak 12 sama dengan 6 darab Y. 6Y. 6 darab negatif 12, negatif 72. Okey, apa yang kita nak buat? Kita boleh gantikan macam-macam kaedah ya. Mana-mana pun boleh. Okey, contoh ya, contoh. Saya buat X, 6Y ni, 6Y ni, X sama dengan, mana you all nak buat yang mana mudah? Apa yang you all faham? Boleh faham tak? Apa yang awak faham kat sini? Ada tak idea yang you all dah buat? Saya nak tengok cara you all buat. Ada tak? Kalau siapa yang dah buat, ada tak idea? Ada je tu. Okey. Pertama sekali macam ni. Tak ada masalah pun sebenarnya nak. You all tengok dia ada banyak kaedah tau. X, sini pun X. Tak ada masalah pun. X sama dengan, contoh saya kekalkan je 6Y. Okey, negatif 72 tambah 12. Saya pindahkan tolak 12 ni ke sebelah. Jadi tambah. X sama dengan 6Y. You tolak 72 tambah 12. You akan dapat negatif 60. Okey. Negatif 60. Okey. Ni katakan persamaan kedua. Ini persamaan pertama. So X sama dengan 2Y. So dekat tempat X ni, kita gantikan 2Y sama dengan 6Y tolak 60. Faham Kat tempat X ni, saya gantikan dengan 2Y. Guna kaedah penggantian. So kumpullah sebelah 6Y ni, kita pindah sebelah. You all akan dapat 2Y tolak 6Y sama dengan negatif 60. 2Y tolak 6Y, negatif 4Y sama dengan negatif 60. Ingat yang ni. Bila negatif 4Y, kita nak Y saja. So, bahagi negatif 4. So, sebelah sini pun bahagi negatif 4. So, Y dapat 15. So, ini adalah umur adik dia. So, tulis je lah adik. Kalau Mujiana X. X sama dengan 2Y. Oleh itu, X sama dengan 2 darab 15. So, Mujiana adalah 30 tahun. So, tulis je lah Mujiana. Kalau tak nak tulis pun tak ada masalah. Sebab kita dah tulis dah dekat soalan ni. X ini adalah Mujiana. Y ini adalah adik dia. Tapi saya nak you all faham. Nak bina persamaan, faham betul-betul ayat dia. 12 tahun yang dulu. Kalau sekarang dia umur 30, 12 tahun yang dulu dia umur berapa? Maksudnya kenalah tolak dengan 12. Sebab itu saya tolak 12. Sama juga dengan adik dia.
adik dia Y. Kalau 12 tahun yang dulu, adik dia Y tolak 12. Dan dia cakap adalah 6 kali. Sebab tu ada 6 kat sini. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya saya? Cikgu, yang 2Y tu yang 2 kali umur adiknya tu. Ya, betul. 2 kali umur adiknya. Betul. Okey, boleh? Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Dia memang Cikgu. kena letak, cikgu. Saya tak dengar. Apa? Dia memang kena letak dah habis X sama dengan Y tolak 60 tolak 2 kan? Ya. Lepas tu terus jadikan 2Y. Sebab kenapa terus jadikan 2Y? Sebab ni, tengok sini. Dekat tempat X ni adalah X ni kan, sama je X ni. X ni nilai dia 2Y. So bawa X ni saya gantilah 2Y. Sebab tu jadi yang ni. Faham? Okay, faham. Sebenarnya dia ganti kat bawah tu. Okey, ada apa lagi nak tanya saya tak? Cikgu, kalau kita guna kaedah penghapusan pun boleh je kan? Boleh, asalkan jawapan sama akhir. Dapat tak jawapan akhir? Sama. Y15, X30. Gunalah kaedah apa pun kan, penggantian. Macam saya tadi, saya guna kaedah penggantian ni. Penggantian ke, penghapusan ke, tak kisah. Tak ada masalah, jangan guna matrik sahaja. Tapi pastikan jawapan akhir semua sama. Okey, saya pergi soalan keempat Okey. Hari tu saya dah ajar kot yang dekat awak. Saya rasa lah, saya pun ingat-ingat lupa. Cikgu. Ya. Kenapa dia nak guna matrik? Kenapa dia tak guna matrik? Sebab matrik tu senang sangat ke? Bukan. Sebab dia saja tak nak you all guna kaedah matrik. Nampak tak ayat dia? Tanpa menggunakan kaedah matrik. No. Bukan pasal senang ke mudah, tak. Sebab dia tak bagi. Okey, yang ni. Esok jangan tak jawab yang ni tau. Soalan macam ni memang keluar. Ingat saya ajar. Saya ajar banyak kali ni. Bila dia sebut tanya jawapan apakah sudut di antara ni, QRX, saya dah ajar hari tu. QRX, huruf dekat sini kita letak bulat. So letak bulat pada Q, letak bulat pada R, letak bulat pada X. Sebab QRX mesti keluar punya besok. PQRS pula, kalau siapa ingat saya ajar, mesti letak pangkah. Okey, letak pada P, pada Q, pada R, pada S. Sampai sini faham kan? Okey. Faham. Saya nak tengok sini. Nampak tak Z dan Y? Bila Z dan Y, dia orang duduk sebaris dekat sini. So, dia orang pun akan jadi pangkah. Faham? Sebab titik tengah dia sebaris. Hukum saya pernah ajar mesti bulat, pangkah dan pangkah. Jangan terbalik. Okey. Bulat ni huruf apa bulat? Huruf X. So, X. X saja bulat Yang lain semua bukan bulat. Okey. Kemudian bulat pangkah kita ada sama ada Q ataupun R. Kita ada Q, kita ada R, ada dua. X ni paling dekat jatuh pada siapa? Nampak saya lukis? Pada Y. Sebab dia jatuh terus 90 darjah. Ortogon. So, sudut kita yang paling dekat antara X dengan Y adalah Q. So, jawapan kita, oleh itu anak mesti tulis ni. Tanda ni, sudut. X, Q, Y. Boleh faham? Kalau kita letak R ni jauh sangat. Faham tak? Jauh sangat nak pergi dekat sini. Okey. Boleh faham tak dekat situ? Boleh. Tapi saya ada satu yang tertinggal. Dekat mana? Nampak tak sini bulat kan? Sini bulat. Sini bulat. Jadi kat mana lagi satu bulat? Dekat sini. Jangan tersilap macam tu. So tak boleh. Jadi bila kita punya jawapan kita tengok sini. Awak rasa kita ada Z, kita ada Q, kita ada R.
Yang jatuh dengan X paling dekat adalah Y. So Y. Mana yang dekat? ZY ke? QY Z. ke? RY? ZY. Itu yang you all kena faham. Oleh itu, sudutnya adalah X, Z, Y. Okey, inilah jawapan dia. So, jangan salah dekat sini. Alright. Kemudian dia kata, dia bagi TP sama dengan 5. So, sini 5, XY ni pun 5, WS pun 5. Sekarang dia kata hitung sudut. So, kita nak tengok sudut sini, sini dan sini. Sudut dia duduk kat sini. Okey. PQ 8. So 8. Saya dah ajar dah. Nak guna apa? Apa per apa ni? Sudut duduk kat sini kan? Nak guna apa? Sin, cos, tan. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Kita ada nilai apa? 5 ni apa? Sebelahan. Tengok sudut kat sini Sudut kat sini. So 5 ni nilai garisan apa? Bersebelahan ke bertentangan? Tentang. Okey. 8 ni nilai apa? 8 ni garisan apa? Sebelah. So kita ada huruf T dengan huruf S. Kat mana yang ada T dengan S? Dekat mana? Tan. Ya. So kita akan guna yang ni. Boleh faham tak? So kita akan guna tan. Jadi bila nak menulis untuk soalan B bila nak menulis tan sudut tan. T sekejap ya. T over S. T over S. Okey. So T awak nilai 5. 5 per 8. Sudut sama dengan ni cara menulis. Ambil je kalkulator. On. Okey, saya keluar balik yang tadi. Okey, saya tunjuk sini Awak nampak ni ada perkataan tan theta. So nak cari theta saja shift tan. Nampak saya tekan tan. Nampak dia tulis tan negatif 1. So 5 over per Allah 2 kali pula. 5 per 8. Okey. Tekan sama dengan. Okey, you all dapat 32.005 darjah. Ada setengah cikgu dia suruh tukar tekan yang ni 32.0 darjah. Okey, 01 darjah boleh. Tapi saya tak nak. Saya tak nak biasakan you all tukar. Saya nak you all kekalkan cara menjawab macam ni. 32.01 darjah. Kenapa 1? Ambil 2 tempat perpuluhan. Awak nampak tak sebelah kosong nilai dia 5. So bila kita bundarkan dia akan jadi 1. So jawapan dia adalah 32.01 darjah. Habis. Jangan tulis tan kat sini. Jangan tulis salah. Ataupun jangan tak tulis yang ni. Tak tulis theta ni. Awak tulis macam ni je. Salah. Ya? Salah. Salah ya? So tulis je balik. Theta sama dengan 32.01 darjah. Kalau boleh, saya nak mesti ada darjah. Mesti ada darjah. Okey, ada apa-apa nak tanya saya? Boleh ya? Saya terus ke soalan nombor 5 boleh? Boleh. Boleh. Kita pergi soalan ke-5. Ni matrik anak. Senang je. Kalau keluar soalan ni senang. Tengok sini. Diberi bahawa R anak bila dia ni. Tidak mempunyai songsangan. Siapa ada buku nota salin Bila ada perkataan tidak mempunyai pungsangan, formula dia adalah AD tolak BC sama dengan kosong. Ini saja. Okey, apa AD tolak BC tu? Sama macam saya ajar. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian saya ajar kalau nak buat songsangan, saya dah pernah ajar dah. Mesti letak anak panah. So, apa yang kita dapat? Negatif Z darab dengan 1. Tolak tolak. So, tolak 5 darab dengan Z tolak 1
mesti sama dengan kosong. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang je. Okey, kita darab. Negatif Z darab dengan 1. Negatif Z. Tolak 5 darab dengan Z. Negatif 5Z. Negatif 5 darab negatif 1 tambah 5 sama dengan kosong. Okey. Katalah tak pandai nak selesaikan benda ni, awak tekan je kalkulator macam saya buat ni. Negatif Z depan ni negatif 1. So, negatif 1 tolak 5. So, dapat jawapan negatif 6. So, negatif 6Z tambah 5 sama dengan kosong. Negatif 6Z sama dengan positif 5. Saya pindah. Tolak 5. Saya dah ajar tadi. Ini negatif 6Z. Saya nak Z sahaja. So, bahagi dengan negatif 6. Sebab sini negatif 6. Negatif 6, 6. So, tinggal Z sahaja. Bila sebelah sini bahagi negatif 6, sebelah sini pun bahagi negatif 6. So, Z sama dengan 5/6. So, inilah jawapan dia. Okey? Itulah jawapan dia. Sangat mudah sebenarnya. Ya, cuma tolong faham. Apabila dia sebut tidak mempunyai songsangan tu, apa yang you all patut buat? AD tolak BC sama dengan kosong. Tak ada dah soalan formula lain. Okey, itu saja. Terus kita pergi kepada soalan 5B. Tengok sini. Nampak? Dengan menggunakan, yang ni pula. Dengan menggunakan kaedah metrik. Jadi, dia nak you all tulis dalam bentuk matriks. Okey. Ingat mesti keluar tau. Cuma saya tak pasti apa persamaan yang dia bagi. Okey. Bila nak tulis bentuk matrik anak, mesti ada 4 bahagian, 3 kurungan. Maksudnya macam ni. 1, 2 sama dengan ni. So ada 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. 1 U negatif 3/2. So negatif 3/2 P. Huruf P. P. Tambah 1 Q. 1 Q sama dengan 6. Kemudian P ni, yang persamaan kedua, 1 P. P dah ada. Tolak 2 Q sama dengan negatif 8. Lengkap macam ni saja 2 markah. Okey? Lengkap macam ni saja 2 markah. Okey. Kemudian apa nak buat? Okey. Kita tulis PQ. Yang ni kita akan pindahkan ke sebelah ni. Melalui kaedah songsangan. Songsang. Bila songsang, mesti ada anak panah. Okey, so cara menulis 1 per negatif 3/2 darab negatif 2. Negatif 2 ni mesti tolak tau. 1 darab 1. Apa nak buat lagi anak kurungan ni? Kena tukar tempat. Negatif 2 duduk kat atas ni. Negatif 3/2 dekat sini. Kalau sini 1, dia akan jadi negatif 1. 1 negatif 1. Kemudian dia akan jadi 6 negatif 8. Jangan tinggal. Barulah penulisan ini barulah lengkap. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal, awak tinggal je. Walaupun jawapan awak akhir betul, awak dah hilang markah. Okey, awak dah hilang markah. So, bila datang soalan macam ni kat saya, senang je. 1 per, okey, tekan je kalkulator. Cara menekan kalkulator. Saya ajar terus malam ni, saya takut you all lupa. Negatif 3/2. Okey, negatif 3/2. Okey. Macam mana nak buat? Okey, salah satu cara you all takut salah, you all letak kurungan. Negatif 3/2 tutup kurungan. Allah. Tutup kurungan. Bukan kurungan. Tutup kurungan
darab dengan negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, sampai sini. Tekan sama dengan. Dapat jawapan. Tolak negatif 1 dah 1. Tolak 1. So dapat 2. So jawapan dia adalah 1/2. Tulis semula nak. Negatif 2, negatif 1, negatif 1, negatif 3/2, 6, negatif 8. Okey, apa nak buat? Dah sampai sini. Sama dengan buat macam ni terus. Baru lepas tu keluarkan kalkulator. Tengok saya ajar. Kita akan guna mode EQN. Mode EQN 1. Tapi kita akan ambil unknown 2 sebab kita ada huruf P dan Q sahaja. 2. A1 persamaan yang pertama. You ada negatif 3/2. Negatif 3/2. Okay, tekan sama dengan. Allah, saya dah tertekan kat sini sekejap A1 negatif 3/2. Okay. Kemudian B1 1Q. So 1 je lah. 1 sama dengan C1U 6. Dan seterusnya dia akan keluar A2. A2 you tengok P. PU pemalar dia adalah 1 sama dengan B2 pemalar dia adalah, jangan silap negatif 2. Okey, sama dengan. Dan C2 adalah negatif 8. Sama dengan. So ada 2 nilai. Negatif 2, X sama dengan negatif 2, lagi 1, Y sama dengan 3. So, you ada dapat jawapan negatif 2 dan 3. Terus je tulis jawapan kat sini. Lepas tu apa nak buat? Tulis semula nak. Mesti tulis semula. Oleh itu, P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 3. Barulah dapat markah lengkap. Okey? Barulah awak akan dapat markah lengkap. Ingat step ni saja. Step ni sahaja yang paling senang untuk you all ingat dan you all score markah. Cikgu, yang EQN tadi macam ni? EQN tadi. Okey, lagi sekali saya keluarkan kalkulator. Mode. Okey. Okey, pertama saya keluarkan dulu, saya nak tunjuk lagi sekali. Bila datang persamaan yang macam ni, mesti tekan mode 3 kali. Mode 1, 2, 3. Pilih EQN awak 1. Kena pilih unknown. Yang tadi kita buat degree unknown. Kenapa unknown? Unknown ni adalah huruf apa yang terlibat. P dengan Q. Nampak P, Q. So 2 huruf. So tekan 2. A1 merujuk kepada negatif 3/2. Tengok soalan ni. Okey. So tekan je lah negatif 3/2. Kemudian sama dengan boleh faham tak yang ni? Kemudian B1 pula merujuk kepada persamaan pertama. Kemudian Q. Q tu berapa? Tekan balik. Q tu 1 pemalar dia. Macam tu je lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya saya tak sebelum saya teruskan soalan lain? Boleh faham tak siapa yang tadi tanya pasal EQN? Boleh cikgu. Boleh ya. Tolong ingat tau, sebab saya sangat yakin soalan akan keluar bentuk-bentuk yang macam ni. Cuma saya tak pasti, mungkin ada ubahlah sikit dia punya persamaan. Okey, saya pergi yang ni. Soalan nombor 6. Tengok SPM. Kalau SPM, nampak soalan nombor 6, lepas tu dia ada ruang jawapan. Belajar menulis pada ruang jawapan. Ya, belajar menulis pada ruang jawapan. Janganlah sesekali tulis pada soalan. Okey, kita tengok yang ni. 6A. Tulis 2 pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan dan dalam pernyataan berikut. 35 ialah nombor ganjil dan gandaan bagi 7. Awak rasa apa jawapan dia? Cuba jawab, siapa yang dah tulis? Ada yang dah jawab lah? 35 ialah nombor ganjil. Lagi satu, betul? Lagi satu? 35 ialah gandaan 7. Gandaan bagi 7. Kena ada perkataan bagi. Okey? Kalau tak ada, hilang markah. Itu je.
Jangan tukar pula adalah Jangan tukar. 35 adalah nombor ganjil. Tak boleh. Kita kena tulis perkataan yang memang diberi dalam ayat. So jawapan kawan awak tadi betul lah. Pertama, 35 ialah nombor ganjil. Kedua, 35 ialah gandaan bagi 7. Mesti ada bagi 7. Okey, boleh faham sampai situ tak? Boleh kan? Boleh. Okey, soalan B. Bila datang soalan yang macam ni, ingat senang je anak. Sangat senang. Kalau bawah dan atas ni berbeza, dua jenis berbeza, mesti menggunakan kata hubung jika, maka. Saya terulang kaji sekejap Jika, maka. Kalaulah dia bagi tanda yang negatif, maksudnya tidak sama, kurang, tak sama. Ada perkataan tidak. So, yang tidak ni kita akan tulis dulu. Jika X sama dengan 5, maka 2X tambah 10 sama dengan 20. Yang ni saja jawapan dia. Okey? Jika X sama dengan 5, nampak? Tak sama ni. Ni tidak sama ni. Tidak sama. Tapi pada jawapan, dia akan jadi sama. Terbalik. Sebab tu dia duduk di bawah. Yang ni dia duduk mula. So, kena faham ayat ni. Katalah, dia bagi macam ni. Premis 1, premis 2, kesimpulan. PQRS ialah segi 4. Okey. PQRS PQRS ialah segi 4 kat sini. Okay. Yang ni pula PQRS ialah mempunyai PQRS mempunyai sudut. Okey, jumlah sudut 360 darjah. Okey. Tips dia, kalau atas bawah ni sama PQRS, jawapan dia mesti semua. Semua apa? Semua segi 4 mempunyai dia sama balik. Mempunyai jumlah sudut 360 darjah. Okey, tolong kod-kodlah keluar besok. Kalau ini PQRS sama. So jawapan dia adalah S semua. Ambil balik ayat segi 4, so segi 4 lah. Mempunyai jumlah sudut 360 darjah. Mempunyai jumlah sudut 360 darjah. Mesti ambil balik ayat tu. Ambil semula ayat tu. Okey? Mana soalan dia, cikgu? Tak, ini saya bagi contoh. Contoh soalan dia, bina macam ni lah P1. Macam dia bagi contoh soalan macam ni. Premis 1 dia suruh you all tulis apa kan. So contoh dia bagi macam ni lah ayat dia. So kena faham benda ni. Tengok yang ni pula. Nampak tak? Premis 2 dengan kesimpulan. Tak sama kan? Bila tak sama, kita akan guna kata hubung jika, maka. Boleh faham tak? Saya nak you all faham macam ni. Masa bila nak guna jika maka? Masa bila nak guna semua? So kena faham lah. Kalau tak sama premis kedua dengan kesimpulan, kita akan guna kata hubung jika maka. Tapi kalau sama S. So kita akan guna semua untuk premis 1 punya jawapan. Boleh? Boleh. Okey, saya terus kepada soalan 6C. Diberi bahawa saya pergi yang ni bahasa Melayu. Diberi bahawa luas imej dengan faktor skala K ialah K kuasa 2 darab dengan luas objek. Dia kata luas imej. Okey. Buat satu kesimpulan secara deduksi bagi luas imej. Dia dah bagi dah. K nilai 2 dan luas objek 24. So sebenarnya
Ni bonus. Bonus dekat awak kenapa? Dia dah bagi formula. K kuasa 2 darab luas objek. So gantikan je. K awak dia dah bagi 2. So 2 kuasa 2 darab dengan 24. So jawapan yang awak akan dapat adalah 96 cm kuasa 2. So ini je lah. Senang sahaja. Senang sahaja bila datang soalan macam ni. Kalau dia dah bagi formula siap-siap, memang bonus lah untuk awak. Tapi kalau untuk soalan Kedah, saya rasa saya tak ingat dia bagi soalan formula ni atau dia bagi soalan kesimpulan secara aruhan. Saya tak ingat yang tu. Tengok balik lah. You all tengok semula. Saya harap apa yang kita bincang malam ni bantu awak untuk jawab besok. Okey. Kita pergi soalan nombor 7. Boleh Boleh je. Okey. Pertama sekali, Raja menunjukkan, saya dah ajar banyak kali anak. Apabila ada perkataan selari, apa yang sama anak-anak? Cerunan. Ya, bagus. So saya dah ajar, kalau keselari mesti ada tanda ni. JK adalah selari dengan MM. So M dia pun sama kat sini. Awak tulis dalam soalan esok macam ni juga. M pun sama. Okey. Pertama sekali dia dah bagi persamaan MN adalah 3X tolak Y sama dengan 9. Saya dah ajar 2-3 minggu lepas. Bila sebut persamaan, mesti jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Tak boleh negatif Y. Tak boleh 2Y. Y sahaja. So untuk persamaan ni, you all akan dapat, kita pindahkan 3 ke sebelah. Negatif Y sama dengan positif 3X. Bila kita pindah, dia akan jadi negatif 3X tambah 9. Lepas tu, saya dah cakap, dia mesti Y tu positif. Tapi sekarang Y kita adalah negatif. So, bila kita nak hapuskan tanda tu, you all darabkanlah semua benda ni dengan negatif. Negatif darab negatif Y, positif Y. Negatif darab dengan negatif 3, positif 3X. Negatif darab positif 9, negatif 9. So, persamaan kita yang ni dah jadi sama macam persamaan yang sepatutnya kita buat. So, saya tanya you all, daripada sini berapa nilai M awak? 3. Bagus. So, M awak adalah duduk yang di sebelah X. So, M kita adalah 3. Bila kita dapat M3, kita tulis kat sini M3, sini pun M3. Itu teknik kita. Apa-apa pun, jadikan persamaan kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, soalan dia. Cari persamaan garis lurus KJ. So, KJ awak yang ni. Allah. KJ awak yang ni. Dan kita ada koordinat di sini. Apa nak buat? Okey, apa nak buat bila datang soalan yang macam ni? Alright, soalan A. Persamaan. Bila ada persamaan, mesti tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita dah ada nilai M. M kita 3. So, tulis je Y sama dengan 3X tambah C. Apa nak buat? Kita ada koordinat dekat sini. Koordinat kat sini huruf X dengan Y. Jangan sesekali ambil koordinat bukan atas garis dia. Contohlah dia bagi dekat sini, katalah N ni dia bagi 28. Jangan ambil koordinat N sebab N tak duduk atas garis tu. N tak duduk atas garis tu. So tak boleh ambil. So Y kita 7. So gantikan 7. 3 tempat X ni gantikan dengan 6 tambah C. 7 sama dengan 18 tambah C. Air sekali C sama dengan 7. You tolak 18, you akan dapat negatif 11. Tak boleh tinggal macam ni sebab soalan nak persamaan. So oleh itu Y sama dengan, mesti tulis 3X. C ni tulis tolak 11. So inilah jawapan dia. Boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? InsyaAllah. Okey. Kita pergi. Ni senang je. Pintasan X bagi KJ.
So, bila dia sebut KJ, kita akan guna persamaan KJ. So, B. Bila pintasan X, kena ingat ni bila pintasan X, Y akan jadi kosong. So, kat tempat Y ni, digantikan dengan kosong. Kosong sama dengan 3X tolak 11. So, saya dah tengok kat sini. Kalau X kat sini dah positif, so saya tak mau kacau. Saya pindahkan negatif 11 dekat sini. So, saya akan dapat 11 sama dengan 3X. Saya dah ajar. Tak boleh 3X. So, mesti bahagi 3. Ni pun bahagi 3. So, you all akan dapat X sama dengan 11 per 3. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Kalau nak, kena tulis semula. Pintasan X sama dengan 11 per 3. Kenapa Sebab pernah 1 tahun murid saya buat sampai sini sahaja. Bila saya marking paper, tak dapat markah. Markahnya adalah bila wujud perkataan pintasan X. Ya? Markahnya adalah apabila wujud pada pintasan X. Kena ada perkataan tu. So, saya tak naklah you all buat salah. Sebab sebenarnya macam ni, pemarkahan ni bertukar-tukar. Tapi kita nak buat yang terbaik. Kalau dia tukar pun, kita masih boleh dapat markah. Ya, kita masih boleh dapat markah. Okey, ada apa-apa nak tanya saya tak sebelum saya pergi soalan seterusnya? Cikgu, yang 3 tu mana darab 3? Mana dah tanya 3? Okey, tengok dekat sini. Sini M kan? So M kita 3 kan? Yang darab dengan 3 dah. Oh, yang darab ni? Ni ke? Okay, sebab kita nak X saja. So kat depan X ni pemalar kita 3 kan? Sebab tu kita bahagi dengan 3. Sebab kita nak hapuskan 3 kat atas, 3 kat bawah. Bila sebelah kanan kita bahagi dengan 3, so sebelah kiri kita pun akan bahagi dengan 3 lah. Konsep persamaan. Boleh? Boleh faham Faham. Sama tau. Kalau soalan tu keluar macam ni, negatif 2Y sama dengan X tolak 5. Contoh, saya nak Y sahaja. Ni negatif 2Y. So saya mesti bahagi dengan berapa? X. Salah. Saya nak Y sahaja. Saya nak Y Negatif sahaja. Yes, negatif 2. Sebab pemalar dekat Y you negatif 2. So bila sebelah sini bahagi negatif 2, semua bahagi negatif 2, semua bahagi negatif 2. So you all akan dapat hapus-hapus Y sama dengan, okay, tips lagi negatif tak ada duduk bawah tau. So negatif X per 2, ni negatif-negatif jadi positif 5 per 2. Faham tak kat sini? Kena tengok pemalar dekat Y. Pemalar dekat Y. So you all faham dekat situ dulu. Ni kalau dia nak Y kan, cikgu? Kalau dia nak Y. Ya, kalau dia nak Y. Okey, katalah saya tanya awak sekarang. Tengok kalau persamaan ni, apakah nilai M awak? Bagi tahu saya. Negatif X Negatif per 2. apa? Tak boleh. M bukan X kan? M tu duduk sebelah X. So, negatif 1 per 2. Faham tak? Sebab sebelah X ni adalah pemalar dia ibarat ada 1. Okey? Ibarat ada 1. Okey, so C awak pula 5 per 2. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. X, Y. Pintasan Y. So kena ingatlah benda ni. Tengok balik, ingat balik macam mana nak buat. Okey, saya nak soalan seterusnya. Boleh? Soalan nombor 8. Boleh. Okey, soalan nombor 8. Hak ni, yang ni agak susah sikit. Tapi taklah susah sangat pun. Tengok nombor 8. Raja menunjukkan graf jarak masa. Kalau awak bernasib baik, memang akan keluar soalan jarak masa. Jarak masa ni soalan bonus tau, sebab senang. Okey. Kita tengok graf. Graf PQ, okey. Graf PQ mewakili perjalanan lori. So graf ini adalah lori PQ.
dari bandar X ke bandar Y. Dan graf ABCD adalah mewakili perjalanan bas. So ini adalah bas. Ada dua jenis, lori dan bas. Okey. Kedua-dua kenderaan itu bermula pada jam 9.30 pagi. Semua bermula jam 9.30 pagi. Dia mula bergerak 9.30 pagi. Sama tau. Lori dia bergerak pada sini. Bas dia bergerak daripada sini. So you all kena faham macam tu. Alright. Sebab lori dari X ke Y. Bas pula dari Y ke X. Dari Y ke X. Okey. Soalan dia A. Kedua-dua kenderaan itu bermula jam 9.30 pagi dan melalui jalan raya yang sama. A. Pukul berapakah bas itu bas? So kita tengok bas. A, B, C, D menyambungkan perjalanan ke bandar X selepas berehat selama 40 minit. So kita tengoklah apa yang berlaku. Dia dah okey, nampak tak kat sini? Bas dia dah berehat kat sini. Sini dia rehat tau. Sebab itu jarak dia tak berubah. Dia rehat. Lepas tu dia akan mula perjalanan. So dia mula perjalanan pada saat minit ke 100. Okey, pada minit ke 100. So sebenarnya 100 minit ni bersamaan dengan 1 jam 40 minit, betul? Kan? 1 jam 60 minit kan? Kalau 100 minit 1 jam 40 minit. Jadi tadi dia bergerak 9.30. Saya ajar terus macam mana nak cakap. 9.30. So dia bergerak balik pada 100 minit. So 1 jam 40 minit. Bila kita tambah, kita akan dapat 10 jam 10, 70. Mana boleh minit 70? So tolak 60, tambah sini jadi 1. So dia akan bergerak pukul 11.10 AM. So inilah kaedah dia. So jawapan dia adalah 11.10 AM. Kena faham ni? Kena faham ni. Pukul berapakah ayat ni ya? Pukul berapakah bas itu ni bas itu menyambung perjalanannya ke bandar X selepas berehat selama 40 minit. Dia saja je nak trick awak. Sedangkan awak tahu dah dekat sinilah rehat dia. Memanglah dia rehat 40 minit. 100 tolak 60. Kan dia rehat 40 minit. Memanglah dia rehat 40 minit. Dia kata pukul berapa dia bergerak. Maksudnya perjalanan dia daripada sini sampai dekat sini dah bergerak selama 100 minit. Selama 100 minit. Sebab tu saya tukarkan 1 minit ni siap-siap kepada 1 jam 40 minit. So saya tambah macam biasa dan saya dapat jawapan pukul 11.10 minit pagi. Boleh faham tak? Faham. Boleh. Faham kan? Okey. B. Kedua-dua kenderaan itu bertemu. Bertemu selepas bergerak selama T minit. Okey, kita tengok dia bertemu. Dia bertemu adalah pada sini. Dia bersilang. So dia kata nyatakan nilai T. So jawapan kita dalam minit kan? T minit. So kita nyatakan je lah. T dia adalah, saya tulis kat sini B1. TU adalah T sama dengan 50 minit. Nyatakan nilai T. Itu sahaja. Dia bukan suruh nyatakan pukul berapa tau. Dia suruh nyatakan nilai T. Janganlah pula you pergi tambah pula 9.5 tadi ni dengan 50. Jangan. Sebab dia kata nyatakan nilai T. Faham ayat tu? Sebab dia tak sebut pukul berapa. Macam yang ni, soalan A ni, pukul berapakah? Dia nak pukul berapa? Dia nak jam berapa? Tapi untuk soalan B1 ni pula, tengok B1 ni pula dia suruh nyatakan pada nilai T. Tapi you tengok pukul B yang kedua. Pukul berapakah kenderaan tu bertemu? Barulah kita bagi dalam bentuk jam. Jadi dia bergerak tadi 9.30. Kita tambah dengan 50. Sebab 50 20 minit kan? So dia akan jadi 9.80 kan? Cikgu awak dah ajar.
tolak 60 minit, sini tambah 1 jam. So dia akan sampai 10.20 AM. So inilah jawapan dia. Ayat tu pukul mesti jawapan dalam bentuk jam. Kalau dia tak sebut pukul, you jangan jawab dalam bentuk jam. Okey. Setakat ni, boleh? Cikgu, Ya. kenapa tambah 1 jam? Oh, kenapa tambah sini 1 jam Kat sini Sebab 80 kan dah terlebih daripada 60 minit. Kan 1 jam kan 60 minit kan. Dia macam apa? Kita patah balik yang sekolah rendah punya tu. Macam tu. Oh, okay. Okay. Alright. So sekarang ada apa lagi? Nak pergi yang C ni. Okay. Saya ajar yang ni C. Hitung purata laju. Okay. Bila dia sebut purata laju anak. Okay. Formula dia adalah yang ni. Jumlah jarak. Ni kena ingat Jumlah jarak. Saya padam sikit. Purata laju. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay. So, jumlah jarak dia, bas itu keseluruhan perjalanan. Okay. Keseluruhan perjalanan. So, bas. Keseluruhan perjalanan bas adalah selama 160 minit. Ni kena faham ni. Jumlah jarak dia 100. Okay, 160 minit. Jumlah jarak dia tak apa, 100. Masa dia 160 bahagi 60. Kenapa? Sebab tengok sini. Simbol dia nak dalam jam. Ni. Dia nak dalam jam. Okey? Dia nak dalam jam. Kena faham tu. Sedangkan kita punya minit. So, 160 minit nak bagi jadi jam, kena bahagi dengan 60. Sebab itulah saya bahagi dengan 60. Awak buat macam ni saja, dah dapat markah. Lepas tu, awak tekanlah kalkulator, awak akan dapat 37.5. Dah. Tak payah tulis unit pun tak apa. Okey, tak payah tulis unit pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Yang lain boleh faham tak? Cikgu, yang 100 tu kat belah mana cikgu 100 tu jarak, awak tengok ni. Ni jarak kan? So, 100. Nampak D. Dia sampai dekat D kan? So jarak dia 100 lah. Boleh. Okey, jumlah jarak. Kalau form apa? Kalau graf jarak ni agak mudah lah. Ya, graf jarak ni agak mudah. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ni soalan nombor apa ni? 8. Okey, 9. Yang ni. Jangan tak jawab tau. Yang ni adalah kebarangkalian. Senang je. Raja 4 menunjukkan beberapa kepingkat yang berbentuk bulat yang berlabel nombor genap, nombor ganjil di dalam dua bekas MN. Awak kena faham ayat Kalau kebarangkalian, cara nak menjawab dia adalah kena faham ayat. Okey, kemudian tengok bahagian bawah. Dua kepingkat. Jadi dua keping je lah kad. Okey, dua kepingkat dipilih secara rawak. Okey, dari bekas, satu dari M, satu lagi dari N. Kemudian kad itu dicatat suatu kesudahan nombor 2 digit. List the sample space ataupun senaraikan ruang sampel. Saya buat kat sini. Bila dia kata ruang sampel, anak, you all kena senaraikan macam ni. Jangan buat salah Ruang sampel, kita mesti guna kaedah tata tanda set. Buka dan tutup. Jangan tulis kurungan, jangan tulis segi 4 macam ni. Tak boleh tau. Tak boleh. Mesti Cikgu, ruang sampel macam tu. Yes. kalau pakai yang jadual tu, Yelah, tapi kena tulis. kena tulis juga Ya, mesti tulis, mesti tulis. Jangan tinggal Okey. Saya dah ajar jadual tu dulu pun, saya dah ajar juga. Okey. Bila dia sebut M, so saya ajar buat macam ni. M you ada 4, ada 9, ada 2, ada 5.
Kemudian N. NU ada 7, ada 8, ada 3. Ingat jangan tertukar tau. Tertukar salah Lagi sekali. Nombor 1 tulis dekat sini. Nombor 2 baru kat sini. So, you all akan dapat daripada sini akan dapat 47, 48, 43, 97, 98, 93, 27, 28, 23, 57, 58, 53. Dah dapat macam ni, mesti tulis semula dalam bentuk set. 47, 48, 43, sebenarnya dia sambunglah. 43, 97, 98, 93, saya sambung kat sini 27, 28, 23, 57, 58 dan 53 dan tutup semula. 2 markah. Kalaulah awak tulis 4,7, 4,8, 4,3 juga diterima. Faham Diterima. Tak ada masalah. Boleh faham cara penulisan sampel? Mesti ada tata tanda set. Mesti ada koma. Mesti ada. Koma kat dalam kurungan tu tak ada masalah. Okey. Kemudian Cikgu, ya. kalau yang nombor tu, kalau tak letak kurungan boleh ke? Kena letak juga kurungan dia? Yang mana? Intercept. Yang set tu. Tak faham. Yang ni Yang ni? Yang ni kan? Tulis, yang kurungan tu kan nombor 47. Yang kurungan bentuk tu cikgu. Yang kurungan tu. Yang Mas tak faham. Yang ni ke? Kalau Okey, tak saya- taruh kurungan yang bentuk tu kan cikgu kan. Oh, tak Yang letak awak kurungan itu. ni. Dia tulis Bukan. 47. Kalau tak letak kurungan boleh ke? Ke kena letak Tak juga? boleh. Kena letak. Okey. Letak tak boleh. Maksudnya jangan tulis selain daripada yang saya ajar. Itu je. Jangan tulis selain daripada yang saya ajar. Sebab nanti saya rasa saya takut awak hilang markah. Okey? Jangan tulis selain. Cuma kadang-kadang kena faham benda ni. Pemeriksaan tu kadang-kadang pemeriksa tu dia bergantung kepada pemahaman dia. Tapi kalau tanya pengalaman saya macam ni 47 ni pun diterima, 47 ni pun diterima. Boleh faham? Okey? Cuma mesti ada ni tata tanda set. Mesti ada baru you all dapat markah lengkap. Dan bila you all dah buat jadual, mesti tulis balik yang ni. Okey? Sebab inilah maksud dia senaraikan, ya. Kalau jadual tu bukan senaraikan. Kena faham benda tu. Okey, kita pergi kepada soalan B. So jangan tinggal soalan kebarangkalian sebab soalan kebarangkalian ni mudah sebenarnya. Alright. Dengan menyenaraikan ayat ni, dengan menyenaraikan selalu keluar tau. So, kena senaraikan. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua kad berlabel nombor perdana dipilih. Nombor perdana, kena ingat anak, malam ni saya ulang kaji terus. Bila sebut nombor perdana, dia bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Selebihnya adalah nombor ganjil kecuali 2. Okey? Kecuali 2. Siapa yang kata tak ingat, you all ingat balik benda ni. Saya dah ulang kaji balik benda ni. Alright. Kemudian kita tengok daripada jadual kita tadi. Kedua-dua nombor perdana. Kalaulah saya dah buat jadual macam ni. So saya tengoklah nombor perdana saya. So nombor perdana saya bulat kat sini Saya ada 2 dan 5. Kalau kat sini pula 7, 8, 3. Saya ada 27, 23, 57, 53. So bila kita senaraikan, mesti tulis tata tanda set 27,
Ni saya tunjuk cara balik 27, 23, 57, 53. Tadi awak tanya saya kan? Boleh diterima tak macam ni tanpa kurungan? Boleh Boleh. Tapi kalau awak tanya saya, seeloknya buatlah. Kalau tak buat pun tak apa. Boleh. So ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. 4. Per berapa? Semua ni ada 12. 4 per 12. 4 per 12 boleh, ataupun you all mudahkan 1 per 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh Saya teruskan Ni senang je. B2. B2 kad berlabel. Yang ni anak. Saya ajar sekali terus. Bila dia sebut kuasa 2 sempurna, tengok sini. Saya terulang kaji. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 25. Inilah kuasa 2 sempurna. Okey? Kuasa 2 sempurna. Maksudnya hasil kuasa 2. Bukan yang ni. Yang ni bukan. So, yang saya bulatkan. Inilah kuasa 2 sempurna. Dan kad berlabel gandaan 4 lah. Senang je lah. Gandaan 4 you ada 4, 8, 12 dan seterusnya. Sifir 4. So, dia sebut kata hubung atau. Jadi, boleh salah satu. So, kita tengok sini. Mana yang tadi? Yang saya tulis sekejap Okey, ni. Kita tengok nombor 1 dulu. Apa kuasa 2 sempurna kita? Kita ada 9. Kita ada 4. Boleh faham tak? Kuasa 2 sempurna. Kalau dekat sini pula 7, 8, 3, ada tak kuasa 2 sempurna kita? Tak ada. Tapi ada tak gandaan 4? Ada. Ada tak gandaan 4? So gandaan 4 kita adalah 8. So jawapan kita 4, 8, 9, 8. Tapi dia kata atau kan? Maksudnya 4, 7, 9, 7. 4, 3, 9, 3. 2, 8, 5, 8. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham tak ni? Ulang balik cikgu. Kan? Tak apa. Tak apa kau tak faham. Okey, contoh macam ni. Dia kata tadi, syarat dia kuasa 2 sempurna atau gandaan 4. Dia sebut atau. Bila atau, salah satu pun boleh. Tengok cara menulis. Kuasa 2 sempurna you adalah 4. So you all mungkin dapat 4, 7. Mungkin dapat 4, 8. Mungkin dapat 4, 3. Kuasa 2 sempurna you juga adalah 9. 9 sebab 9 ni datang dari 3 kuasa 2. So akan dapat 9, 7, 9, 8, 9, 3. Sampai sini boleh faham? Oh, dah ni. 9, 3. Kemudian 2 dengan 5 ni tak boleh. Sebab 2 ni bukan kuasa 2 sempurna. Dan juga bukan gandaan 4. 2 dengan 5 tak boleh. Sekarang kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, kita ada 7, kita ada 8, kita ada 3. Antara ketiga-tiga ni tak ada satu pun kuasa 2 sempurna. Tetapi kita ada gandaan 4. Gandaan 4 kita adalah 8. Jadi apa saja yang ada 8 kena tulis. So 4, 8, 9, 8 kita dah tulis. So kita tulis balik 2, 8 dan 5, 8. Itu je lah. So ada berapa bilangan dia? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 per 12. Kalau you all mudahkan, you all akan dapat berapa? 8 per 12. 4 per 4 per 6, 2 per 3 kan? 2 per 3. So mudahkan boleh, tak nak mudahkan pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena faham bila atau
Jadi semua boleh diterima. Bila atau semua boleh diterima. Tapi kalau dan kuasa 2 sempurna dan gandaan 4. Ni saya bagi contoh. Ketiga contoh kuasa 2 sempurna dan dia guna kata hubung dan gandaan 4. So awak rasa daripada sini apa jawapan kita? Kuasa 2 sempurna dan gandaan 4. Ada ke? Ada tak? 48 dengan 98. 8. Yes, 98 ya. 98. Kalau you all ambil 28 tak boleh sebab 2 ni bukan kuasa 2 sempurna. Kalau ambil 58 pun tak boleh sebab 5 ni bukan kuasa 2 sempurna. Walaupun 8 tu adalah gandaan 4. Okey, kalau awak ambil 43 pula, walaupun 4 ni kuasa 2 sempurna tapi 3 ni bukan gandaan 4. So itulah beza untuk kata hubung atau dan. Kalau dan hanya 2 sahaja. 48 dan 98. Okey? Boleh Saya harap boleh lah ya. Saya harap you all boleh lah. Cubalah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Cikgu, yang gandaan 4 tadi tu nombor apa yang boleh darab 4. Sifir 4. Sifir 4. Gandaan 6, sifir 6. Okey, tengok yang ni soalan nombor 10. Yang ni senang. Rajah 5 menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk daripada cantuman, sebuah hemisfera dan juga sebuah silinder. So kita sebenarnya menggunakan formula hemisfera dan formula silinder. Diberi bahawa ayat ni diberi bahawa diameter silinder ialah 12. Kalau diameter 12, maksudnya jejari you adalah 6. 12 bahagi 2. Isi padu gabungan adalah 1584. Okey, senang macam ni. So, gabungan. Kita tahu dah. Isi padu hemisfera. Dalam exam you all buat macam ni saya nak terus you all dapat markah. Tambah dengan isi padu silinder sama dengan jumlah dia adalah 1584. Kemudian bila hemisfera, tak ada formula dalam hemisfera, tapi you all ada formula sfera. Hemi maksudnya 1/2. So 1/2 darab dengan sfera 4/3 pi J kuasa 3. Tulis dulu formula. Silinder pi J kuasa 2T sama dengan 1584. Tulis dulu. Kat sini tak dapat markah lagi. Tulis je dulu. Kemudian soalan kata ni, menggunakan pi 22/7. So cara menulis 1/2 darab 4/3 darab 22/7 darab jari kita 6 kuasa 3 tambah kalau nak tutup kurungan pun boleh lah. Buka kurungan balik. Pi 22/7 darab jari awak 6 kuasa 2 darab T sama dengan 1584. Buat yang ni saja 2 markah ya nak. Okey, 2 markah. Okey, sekarang saya ajar kalkulator. Persamaan ni. Persamaan pertama ni 1/2 darab 4/3 darab 22/7 darab 6 kuasa 3. So okey, saya keluar dulu. Okey, kita darab atas dengan atas. Buka kurungan. 1 darab 4 darab 22 darab 6 kuasa 3. Shift
kuasa 3. Tutup kurungan. Bahagi, saya suka bahagi. Buka kurungan. Okey, tengok bawah you. Pembawah dia ada 2, ada 3, ada 7. 2 darab 3 darab 7. Tutup kurungan, tekan sama dengan. Nampak dia dapat perpuluhan yang banyak macam ni. Okey, apa nak buat? Tak mau dalam bentuk perpuluhan. Tekanlah dalam bentuk ni A, B, C, D. You all akan dapat 452 4/7. So kita tulis lah 452 4/7. Tambah. Okey, sekarang kita tekan kalkulator untuk soalan yang ni. Okey, tekan balik. 22. Buka kurungan. Ni tak payah buka kurungan lah sebab bawah dia 1, 7 je. Okey, so boleh tulis balik. 22 darab 6 kuasa 2 bahagi 7. So, dapat juga bentuk perpuluhan anak. Apa nak buat? Okey, tekanlah A, B, C, D ni. Awak dapat 113 1/7. So, tulis je lah. 1/7, jangan silap, ada T. Sebab T ni ada T. Sama dengan 1584. Setakat ni boleh faham tak? Faham kan? Okey, kita nak cari T. Kita nak cari T anak. Jadi semua benda ni kita akan pindah ke sebelah ni. So, tekan kalkulator je. 1584 tolak. Okey. Yang ni 452 kan? Tekan je lah. 452 per 4/7 sama dengan. Okey, katalah tak mau jawapan yang macam ni, awak boleh tekan shift ABC. Dapat juga 7920/7. 7920/7 sama dengan ni 113 ni. Okey, 113 ni kita tukar dalam bentuk pecahan tidak wajar. 113 per 1/7 sama dengan, okey, pecahan bercampur, shift ABC. 792/7. 792/7 ada T. Okey, nak cari T? Nak cari T? 7920/7 darab 7 ni pindah darab 7/792. So you all selesaikan. You all akan dapat T sama dengan 10. Tekan kalkulator ke, potong-potong ke, boleh, tak ada masalah. Dan akhirnya you all akan dapat T nilai 10. Faham ke tak yang ni? Cuba faham Faham kan? Dah ajar dah cara nak tekan kalkulator semua. So, apa yang saya tekankan adalah jangan tinggal soalan macam ni. Rujuk semula formula dekat depan. Tulis semula formula-formula yang diberi. Alright, kita terus kepada soalan 11. Okay, senang je. Dalam rajah 6, OPQ adalah sektor bulatan berpusat di O. CPD ialah sukuan berpusat di C. Diberi bahawa OQ adalah 16. OQ adalah 16. Kalau OQ ni 16, jadi bawah ni adalah 16 juga. OP pun adalah 16. CP dia bagi 10. Jadi OC kita akan jadi 6. Okey. Sudut POQ adalah 60. Jadi anak belajar menulis, labelkan dulu pada gambar rajah. Okey, labelkan dulu pada gambar rajah. Alright, soalan dia. Perimeter, tapi perimeter apa? Kawasan yang berlorek. Tengok sini. Panjang sini. Kemudian akan tambah panjang dekat sini. Tambah panjang dekat sini. CD akan tambah panjang CP dan akan tambah panjang QP. Yang warna kuning. Sebab dia nak
perimeter kawasan berlorek. Okey. Sini 10, automatik sini 10. Sekarang kita nak cari DP. DP DP. DP kita, sudut dia adalah, tengok sudut dia mesti yang ni. Sudut dia berapa? Sudut dia adalah 90. Mesti per 360. Darab sebabkan, saya nak bagi tahu. Perimeter unit dia sentimeter. Kalau luas sentimeter kuasa 2. Kuasa 2. Bila kuasa 2, dia akan guna formula pi j kuasa 2. So atas ni akan guna formula 2 pi j. Tak payah you all pening-pening. Jangan tertukar. Kalau unit tu kuasa 2, macam cm kuasa 2, so you akan guna formula yang ada kuasa 2 lah. Okay. So darab 2 darab pi 22/7 darab dengan jejari you adalah 10. So sama, saya dah ajar kalkulator. Kalkulator tekan balik, buat kurungan. Atas semua darab. You ada 90. Darab. You ada 2. Darab. 22. Darab 10. Tutup kurungan. Bahagi. Buka kurungan. You ada kat bawah you 360 darab 7. Dapat jawapan berapa? 15.714. Boleh ambil 3 tempat perpuluhan. Ya. 15.714. So, saya tulis kat sini 15.714. Kalau tak nak buat dalam bentuk perpuluhan, bentuk pecahan pun tak ada masalah. Okey. DP kita dah dapat. Boleh tak kita nak cari QP? Bagi tahu saya, macam mana nak cari QP? Apa berapa? 60 bagi 360. Okey. Darab 2. Darab 22/7. okey. Darab 16. Okey, bagus. You all darab 16. So, bila you all darab 16, saya tak ingatlah dapat berapa. Cuba tekan kalkulator cuma. You all tekan kalkulator, dapat tak sama dengan saya? Dapat berapa? Ada 16.761. Bundarkan. 16.76. Itu. Salah. 76. Tengok Kosong. sebelah satu. Salah. Sebelah satu tu nombor Dua. berapa? 9 kan? So 16 perpuluhan. Sebelah satu tu 9 kan? 16.762. Kena pandai bundarkan. Kalaulah kata takut bundarkan salah, okey, takut bundarkan salah, selamat untuk awak adalah awak tekan shift, tekan ABC tu, awak tulis yang ni 352/51. Ini lebih selamat. Okey, ini lebih selamat. So, perimeter dia, oleh itu perimeter kita tulislah balik. Apa yang tambah apa? 16. 16 ni tambah 6 tambah 10 tambah 15.714 tambah 352/51. So jawapan yang you all akan dapat adalah, saya dapat dalam ni dia bagi jawapan perpuluhan, tapi tak apalah. Pecahan 1354/21. So boleh terima, tak ada masalah. So nak selamat, jangan tukar dalam bentuk perpuluhan. Sebaliknya, tukarkan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Boleh diterima. Okey. Ini memang keluar tau. Bulatan ni memang keluar 6 markah. Okey, 6 markah. Cikgu, Ya. kalau pakai perpuluhan tadi tu dapat jawapan perpuluhan juga.
Dapat jawapan perpuluhan lah. Dapat jawapan perpuluhan. Tapi kalau dapat jawapan perpuluhan, dekat sini dia akan dapat 64.476. Okay, 476. So you all kena kira lah dapat ke tidak. Dia ada. Tapi kalau awak tanya saya, tepat dia dalam bentuk apa? Tepat dalam bentuk pecahan. Okay, tepat dalam bentuk pecahan. Alright, saya nak pergi soalan B. Luas kawasan yang berlorek. Maksud dia anak, kita kena cari luas semua ni. Lepas tu kita kena tolak luas yang tidak berlorek. Boleh faham tak? Kan? Sebab dia nak luas kawasan berlorek kan? So, B sama dengan luas OPQ tolak dengan luas CPD. Okey. Tengok sudut OPQ 60. So 60/360 darab pi. 22/7 darab jejari. Jejari adalah 16 kuasa 2. Okey. Tolak. CPD. Sudut U adalah 90/360 darab pi. Dan jejari U adalah 10 kuasa 2. Awak tekan kalkulator. Awak kira sekarang, saya nak tengok berapa jawapan. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan dekat saya. Kira sekarang. Cikgu nak jawapan terus ke? Saya nak jawapan terus. Dapat berapa jawapan? 1166/21. Yes, itulah jawapan dia. 1166/21. Habis soalan dia. Okey, saya harap orang lain pun dapat cubalah mencari jawapan ni mencari jawapan. Okey, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Bye. Selamat